kami kepada MK sebagaimana yang lepas kita telah cadang mengumpulkan jawatan kuasa bertindak bagi IC untuk projek IC. Jadi kami telah mulakan dengan satu permulaan iaitu IC, dan saya mengambil kita punya ahli-ahli di kalangan, bukan sahaja di kalangan AMK, tapi juga termasuk blogger-blogger dan juga ahli sosial Facebook, termasuk iaitu ejen-ejen yang biasa buat berkenaan IC ataupun pasport di negara kita ni lah. Itu kita punya ahli yang kita bawa. Setakat ini kita dah punya hampir setakat 8 orang ahli yang betul-betul volunteer secara sukarela untuk kita dapatkan maklumat-maklumat. Setakat ini saya memberitahu di mana kita setelah dapat beberapa bukti-bukti sahih, dan kita lebih kepada bukti-bukti yang tertera, bukan bukti-bukti samaran. Jadi untuk setakat hari ini, contohnya di rumah, kalau kita dapat di sini saya dapatkan data di Pematang Pauh, bukti-bukti yang telah dikemukakan di lot rumah bernama lot 1166 yang mempunyai 66 pengundi. Jadi kalau di Pematang Pauh itu, kalau kita lihat, kita telah ambil pada 26 hari bulan 6 2011 gambar tu. Jadi gambar tu hanya satu rumah, yang rumah kampung, dan tak mungkin 66 orang tinggal di satu rumah tersebut. Jadi bukti-bukti ini saya akan kemukakan lepas ini kepada wartawan-wartawan yang lain. Ada juga satu lagi di Pematang Pauh juga, iaitu rumah lot nombor 1155, di mana 1155 ini kita ada pengundi. Pengundi dalam rumah lot 1155 sebanyak 88 orang. Jadi kalau kita lihat 1155, kita lihat rumah dia. Ini dia. Ada kereta kancil merah, sama juga 22 bulan 6 kita ada terbalik. Ini rumah yang diduduki sebanyak 88 orang, seramai 88 orang. Tak mungkin. Jadi ini yang saya katakan bukti-bukti sahih ataupun yang kita tak boleh nafikan, siapa-siapa boleh cek. Di sini kalau tuan-tuan boleh tengok dalam daftar milih, kita boleh dapat juga. Ini satu contoh, ini dua contoh yang saya dapat kemukakan hari ini. Dan satu lagi, kalau kita lihat, saya baru photostat, baru lagi print daripada semakan SPR tadi melalui internet live. Ini dia. Kalau kita lihat tadi, semakan pendaftaran pemilih daripada SPR, kita tengok saya type 1A 2222220, maknanya 6 kali 2 kosong. Nombor IC lah. Ini nombor IC lama yang kita buat. Jadi kita lihat di sini, nama dia Nesli binti Makno, A2222220. Okey. Nesli binti Makno, tarikh lahir 5 Mei 1972. Okey. Kemudian alamatnya di Selangor di Langat. Tetapi kalau kita lihat umur dia, bermakna umur dia 39 tahun, betul? Jadi kita tengok pula yang ini. Ini beza yang amat ketara. Kita ambil pula A2222221. Okey. Alamat dia masih di Selangor, itu Taman Greenwood, Gombak. Umur dia tarikh lahir dia 26 Januari 1929. Ini ternyata ya. Dan di sini bermakna umur dia 82 tahun. Ini perbezaan, maksud saya di sini perbezaan IC itu hanya satu digit. Tak mungkin umur 39 tahun dengan umur 82 tahun. Jadi ini yang kita nak SPR bersihkan balik. Itu yang kita kata kita nak turun bersih tu. Ini yang tujuan kita, tidak ada kita nak berparang nak apa, tidak. Jadi ada lagi bukti-bukti. Kalau tuan-tuan boleh tengok lagi jelas, sama juga di sini 2222. Kalau kita tengok 2222 hujung dia sama juga 1929 tahun dia. Sama juga di sini 2223 1972 pula. Ini putar belitkan apalah maklumat lah. Jadi kalau saya tak sempat print juga lagi tadi. Ini mana? 1880. Yang ini 1880. 100 tahun. 100 tahun.
Ini dia. Tarikh lahir 100 tahun. Masih ada dalam senarai. Ini bukti yang keempat. Jadi tujuan kita adakan OFIC ni, ya, kita akan ambil lebih kepada perkara-perkara teknikal macam ni, bukan samar-samar yang boleh dinafikan oleh Isyamuddin. SPR ataupun KBN lah, termasuk IC. Jadi selain daripada itu, sebelum ini saya ada katakan di mana kita ada saksi-saksi yang akan tampil ke hadapan, termasuk warga negara Indonesia, Bangladesh dan juga Thailand yang boleh yang ditawarkan untuk mendapatkan IC biru, iaitu IC warga negara Malaysia, bukannya mustautin, dan boleh menjadi pengundi. Dan dia disarankan untuk diwajibkan dan angkat sumpah untuk jadi pengundi Barisan Nasional, bukan pengundi PR. Dia minta pula Barisan Nasional. Itu yang kita dapat. Jadi semua wakil-wakil yang kita ada tu kita dah kumpulkan, cuma kita tak dapat tampilkan mereka atas dasar keselamatan mereka lah. Ini kita dah janji dengan mereka, kecuali keadaan terdesak, dan sampai masanya kita akan bongkarkan juga. Dan mereka setujulah dengan cara berkenaan. Mana Dr. Putrajaya? Okey. Kita yang pertama kita akan bawa, selain pada bila kita dah kumpul, kita akan bawa ke Majlis Pimpinan Pusat. Kemudian buat lima kita pergi siasat terus ke immigration dan juga pendaftaran. Itu kita punya tujuan lah, terdapat bukti-bukti yang jelas. Kita bawa tindakan ini kepada Majlis Pimpinan Pusat untuk decide apa perkara yang boleh kita buat selepas ini. Termasuk juga tindakan merujuk kepada SPR. Ya, sure. Maksudnya proses demi proseskan ini data milik daripada maklumat yang ya, kita akan rujuk kepada SPR juga. Tapi kalau kita sepatutnya SPR-nya dia lebih komitmen daripada kita. Dan yang problemnya, bila kita buat satu laporan dekat SPR, kita kena bayar. Kemudian dia pindah, dah elok dia kata tak ada. Bila tak ada, kita kena fine pula 100 pula. Ini perangai SPR yang dia buat selama hari ni. Sekarang dengan pelanggan ini mungkin ada 8 pengadu dari PKR di SPR Selangor. Ya. Untuk 211 pengundi hantu. Ya. 75 dah dipanggil, tapi 75 tu pengundi betul. Dan SPR mendakwa yang pengadu dari PKR lari, tak nak bayar fine yang 100 tu. Okey, sebenarnya ada laporan yang betul. Ada laporan yang betul kita buat, dia tak keluarkan. Macam baru-baru ni saya pergi ke Banting, daripada 15 yang anggota PAS kan buat laporan, 15, 7 tu memang real. Kalau tu tidak wujud dalam apa ni, daftaran. Orang tu mati dan sebagainya. Dan inilah maklumat kita kumpul, tapi lebih kepada yang realiti, tidak lebih kepada dia kata ini tuduhan apa semua. Ini kita buat fakta. apa langkah yang mungkin menghadapi ini adakah Halangan ni pengubahsuaian serta-merta oleh SPR ataupun Jabatan Pendaftaran Negara. Bila kita buat lapor je, besok dia ubah. Itu halangan yang pertama. Dan halangan yang kedua, saya rasa banyak dia tekan kita dari segi maklumat tu salah, ugutan-ugutan daripada anggota polis dan sebagainya lah. Itu halangan yang saya dapat. Saya untuk jadi untuk bila kita dah dapat maklumat tu, kita bawa ke SPR, adakah pengundi itu sendiri kena datang ataupun boleh buat melalui wakil? saya bantu yang itu kerana exercise ini adalah untuk AMK Pusat bersama Dr. Putrajaya untuk mengumumkan kepada awam bahawa wherever you want to report cases macam ini, pergi kepada kita akan compile and we will bring this to SPR. That's what we're going to do. And we're going to show, kita akan lambatkan kepada SPR, you claim those are tadi cases tadi tu, okay lah, 1, 2, okay fine. But kita akan lambatkan all the cases which is ridiculous, tak masuk akal sekiranya aduan-aduan tu terlampau banyak. So it shows that the system is wrong.
Kalau 1-2 is okay. Even kalau 75 pun dia kata, daripada situ dia kata dapat pengundi, I think it's also not the system is not foolproof. It's not clean enough. So tidak apa kemas sini ya.